pada malam ini yang pertama, doa Nabi Ibrahim untuk ayah dia. Minta Allah ampun ayah dia. Maka hukum menyebut kita tak boleh minta ampun kepada orang kafir. Kita boleh minta hidayah. Boleh. Ya Allah, berilah Acong ke Ramalingga ke hidayah petunjuk. Boleh. Ampun tak boleh. Habis Nabi Ibrahim minta sebab dia belum tahu waktu tu ayah dia ahli neraka. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau kita kata tak betul, kita senaraikan apa yang tak betul. Jangan kata tak betul aja. Maka Nabi Ibrahim kata, Pak sesat Pak. Maka Nabi Ibrahim senaraikan apakah kesesatan ayah dia. Bermula ayat 42 surah Maryam sampailah ayat 45-46. Baca dalam surah Maryam. Dia ada hujah. Kemudian yang paling penting ialah kita memahami bahawa akhirat itu ada manusia yang akan dihina oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung surah Asy-Syu'ara. Bermula ayat 86 yang telah saya baca bulan lepas, tetapi tidak sempat untuk dibahaskan. 86 dan kalau ada masa beberapa ayat selepas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Sadaqallahul azim. Kita masih membahaskan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bulan yang telah lalu kita telah melihat doa Nabi Ibrahim alaihi salam yang memohon kepada Allah supaya Allah mengurniakan kepadanya hikmah kebijaksanaan, dan supaya Allah wa alhiqni bis-salihin, menghubungkan dia setelah dia meninggal dunia. Dia minta kepada Allah supaya roh dia dihubungkan Allah bersama dengan golongan yang soleh. Inilah permintaan para rasul. Dan malam ni kita lihat satu lagi permintaan dia dalam banyak-banyak yang dia pohon kepada Allah. Nabi Ibrahim pohon, waghfir li abi. Ya Allah, ampunkanlah bapa aku. Innahu kana minadh-dhallin. Kerana sesungguhnya dia berada di dalam kesesatan. Tuan-tuan muslimin muslimat, permohonan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah supaya Allah mengampunkan dosa ayahnya adalah permohonan yang Nabi Ibrahim buat sebelum dia mengetahui bahawa ayahnya adalah ashabul jahim. Ayahnya penghuni neraka jahim. Kita kena sebut benda ni, sebab mungkin nanti orang kata tak apa, kita minta ampun bagi orang kafir. Oh, tak boleh. Nabi Ibrahim minta ni, kata para mufassir, waktu tu dia belum tahu lagi ayah dia ahli neraka. Apabila dia mengetahui bahawa ayahnya adalah ahli neraka jahim, maka dia berlepas diri. Dia tidak berdoa lagi untuk keampunan ayah dia. Tak ada dah, dia tak doa dah. Sebab Allah beritahu bahawa ayah dia ashabul jahim, ahli neraka. Ini asas kepada ayat ini. Dan mari kita pecahkan perbahasan. Muslimin dan muslimat sekalian, menjadi suatu keinginan dan cita-cita kita untuk melihat orang yang jauh daripada Islam, supaya mereka itu diberi hidayah dan petunjuk. Dalam ayat ni jelas
Nabi Ibrahim sebagai anak. Bila kata anak dengan ayah ni dia rapatlah. Anak ni tahulah perangai ayah ni. Maka dia minta kepada Allah, ampun ayah dia. Sebab minadh-dhalin. Ayah dia termasuk golongan yang sesat. Saya ulang balik. Doa ni sebelum dia tahu ayah dia ahli neraka. Dia tahu aja dia tak doa. Dia kata pada Allah, innahu kana minadh-dhalin. Sesungguhnya dia, yakni ayah aku ni ya Allah, sesat. Tuan-tuan muslimat, mari kita bedah sebuah surah yang ayat dia tu pendek-pendek, ringkas, senang kita nak faham. Akan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam bersama ayah dia. Surah yang boleh tuan-tuan lihat dengan ayat yang ringkas, pendek, ialah surah Maryam. Bermula pada ayat 41. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Start ayat. Allah kata, wahai Muhammad, wadhkur fil kitabi Ibrahim, dan bacakan wahai Muhammad untuk umat, untuk manusia, fil kitab, di dalam kitab itu, akan kisah Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia adalah seorang yang benar dan dia adalah seorang nabi. Tuan-tuan tengok, start ayat 42. Boleh kita faham ayat ini tentang kesesatan itu. Start ayat 42, 43, 44, 45. 4 ayat. Maka kita dapat melihat, padanlah Nabi Ibrahim doa kepada Allah. Bermula ayat 42 surah Maryam. Ingat kata Allah, idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Itu yang pertama. Tengok bahasa Arab. Allah kata, ingat akan peristiwa ketika dia berkata, idh qala li abihi, ketika dia berkata kepada bapa dia. Lalu Allah pun kata, ya abati. Allah tak kata ya abi. Abi bapa. Ya abati bapa juga. Sama macam surah Yusuf. Idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Al-ayat. Ayat 5 surah Yusuf. Disebut dengan abati. Sekali kita faham, bapa lah. Tapi di sudut bahasa Arab, kalau ya abi, hei bapakku. Ya abati,
bapa yang aku sayang. My loving father. Bapa yang aku cukup sayang. Itu dia. Ya abati. Bukan ya abi aja. Samalah kalau mak kita panggil kita. Kita pun kata na'am ya ummi. Mak kita panggil. Ta'al indi, mai ke sisi aku. Lalu kita pun kata na'am ya ummi. Ya wahai ibuku. Itu tak kuat ni. Tak kuat ni. Tapi kalau kita kata labbaik ya ummi. Labbaik ya ummi. Itu paling hebat. Itulah labbaik Allahumma labbaik. Itulah ucapan talbiyah. Menyahut panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Kita sebut dengan labbaik. Bila mak panggil, kita kata labbaik ya ummi. Maknanya aku tak bantah apa dah. Apa aku buat. Itu dia bahasa Arab. Tinggi dia punya kehebatan. Bila Nabi Ibrahim kata, balik ayat 42 surah Maryam. Nabi Ibrahim kata, ya abati. Mana dia sayang sungguh dekat pak dia. Walaupun ada tafsiran sebahagian menyebut bapa angkat dia ada pandangan sedemikian. Azar, bapa bukan bapa kandung dia, ada pandangan itu diraikan. Tapi jumhur ayah kandung. Azar, wahai bapa yang aku sayang. Nabi Ibrahim sebut, kenapa bapa dia sesat? Allah Ta'ala cerita Nabi Ibrahim suruh beritahu dialog dengan ayah dia. Yang bila dia berdialog dengan ayah dia, dia beritahu ayah dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayah ni sesat ayah. Ayah tak betul sebab begini. Pertama, lima ta'budu. Ayat 42 Maryam. Saya nak tanya ayah. Lima ta'budu. Kenapa ayah sembah? Ma la yasma'. Tengok. Nabi Ibrahim minta bapa dia buka minda. Merdekakan minda. Merdekakan jiwa. Ini pesan almarhum Pendeta Za'ba. Almarhum Pendeta Za'ba pernah berkata, kemerdekaan hakiki ialah merdeka minda dan jiwa. Itulah merdeka. Kalau merdeka jiwa dijajah, kalau merdeka akal dijajah, masih tidak bertemu dengan kebenaran dan kebaikan, itu bukan merdeka. Wal'iyadzabillah. Masih tak boleh beza hak batin. Masih tak boleh beza mana ulama, mana orang jahat. Masih tak boleh beza Quran dan juga ciptaan manusia. Itu bukan merdeka. Nabi Ibrahim mahu memerdekakan ayah. Pertama sekali, dia minta ayah dia berfikir. Guna akal. Dia kata apa? Lima ta'budu. Kenapa bapa sembah? Ma la yasma'. Yang bapa klaim Tuhan. Bapa klaim berhala tu Tuhan. Bapa kata itu Tuhan. Wahai bapa, la yasma'. Berhala tu tak boleh mendengar. Wahai bapa. Tuhan apa? Tuhan kepala bapa, jawab dia. Bila kata Tuhan, Allah, Allah ni maha mendengar. Bukan kata mendengar. Maha mendengar. Sifat ma'ani. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Qalilan ma tashkurun. Allah Ta'ala cerita.
Akulah yang buat sam'a, telinga, pendengaran kamu. Aku yang buat. Ulama pesan, bila Allah Ta'ala cipta pendengaran, kita boleh dengar. Hai, kata ulama, takkan yang mencipta tak mendengar? Masuk akal ke? Yang dia cipta, dia boleh buat mendengar. Tiba-tiba pencipta tak boleh mendengar. Apa kejadah Tuhan lagu tu? Tak masuk akal. Allah Maha mendengar. Dia cipta kita, kita boleh mendengar dengan frekuensi yang diizinkan untuk telinga kita mendengarnya, maka sudah tentu Maha Pencipta, Maha mendengar. Sebab makhluk yang dia buat boleh mendengar, takkan dia tak mendengar? Logik mudah begitu. Nah, Nabi Ibrahim tanya, Pak, kata Tuhan berhala, malah yasma, tak boleh dengar. Pak nak minta apa? Tuhan ni kita harap ke dia. Tuhan Allah ni, zat yang maha zat ni, adalah zat yang kita mengadu pada dia. Maka bila mengadu, dia maha mendengar. Itu sifat dia. Sekarang bapa kata ini Tuhan. Cuba bapa fikir. Nabi Ibrahim ajak ayah dia pecahkan minda fikir. Mala yasma. Berhala ni tak boleh dengar. Apa Tuhan macam tu? Bapak kata Tuhan, Tuhan mesti mendengar. Itu sifat dia. Cuba bapak fikir. Apa yang bapak minta? Tak ada tahu. Dia berhala yang tanhitun, yang bapak ukir dengan tangan sendiri. Qala ata'buduna ma tanhitun. Dalam satu surah yang lain, As-Saffat, Nabi Ibrahim kata, ata'buduna ma tanhitun, tergamak kamu sembah patung yang kamu pahat dengan tangan kamu sendiri. Kata Nabi Ibrahim, mana akal? Ma la yasma'u, Nabi Ibrahim kata. Itu nombor 2, wala yubasir, ayat yang sama 42 Maryam. Pak kata Tuhan, Tuhan tu berhala ni Pak, la yubasiru, tak boleh melihat. Tuan-tuan muslimat, Allah Ta'ala buat kita boleh melihat. Subhanallah. Dengan sepasang mata, kita boleh melihat. Logik akalkah pencipta tak boleh melihat? Masuk akal. Kita yang Allah Ta'ala cipta ni, ainain, 2 biji mata ni, Allah Ta'ala buat, yang dikaji, termasuklah telinga, dengan gelombang dia, dengan kokleanya, dengan eardrumnya, dikaji, hantar frekuensi ke otak, otak pun terjemah apa yang kita dengar, dengan begitu pantas sekali. Mata yang dikaji, mata luar, mata dalam, retinanya, korneanya, irisnya, pupilnya, mata hitamnya, cahaya yang masuk pembiasan. Astaghfirullahalazim. Betapa maha agungnya Allah. Otak ni saya tengok tuan-tuan, kalau dalam biji mata ni tuan-tuan terbalik. Dalam biji mata saya, tuan-tuan, kaki ke atas, kepala ke bawah. Tapi saya boleh melihat tuan-tuan, terutama boleh melihat saya dengan baik, sebab otak hantar isyarat, tukar. Dia nampak. Siapa yang hantar isyarat tu? Otak. Siapa cipta otak? Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Begitu halus manusia kaji tentang mata. Sampai ada pakar mata, dengan glukoma apa semua, glukoma jangan biar, nanti boleh jadi buta. Glukoma jangan biar, pergilah jumpa doktor, nanti boleh jadi buta, selaput tertutup habis, cahaya tak boleh masuk, pakai tak nampak apa lah, nak isap rokok meraba cahaya kotak. Kacau. Tuan-tuan, masuk akal mata yang begini hebat. Subhanallah.
rabun dekat, rabun jauh dan sebagainya. Allah cipta. Takkan pencipta tak boleh melihat? Mana masuk akal lagu tu? Nabi Ibrahim cuba crack minda ayah. Minta ayah ni berfikir sejenak. Hak patung yang ayah sembah ni la yubasir. Apa pun dia tak boleh tengok. Sedangkan Tuhan dia mesti, dia sifat dia maha melihat. Bila kita tahu Allah maha melihat, ia menjadi satu perisai bagi kita untuk tidak melakukan maksiat, untuk tidak buat dosa, sebab Allah maha melihat. Dia tahu aku, kemana aku pergi pun dia maha melihat. Ujung kutub utara sampai kutub selatan, Allah maha tahu, dia maha melihat. Aku tak boleh lari. Tu tujuan dia, tahu macam tu. Ma la yubasiru, nombor 2, wala yughni anka syai'a. Tak boleh bagi apa pun dekat ayat. Mudarat tidak, manfaat tidak. Apa punya Tuhan lagu ni ayat sebab. Tu ayat 42, ayat 43. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Yang dimahal. Wahai bapa yang aku sayang, qad ja'ani minal ilmi, sesungguhnya telah datang kepada saya ilmu. Malam ya'tika, ilmu itu pak tak ada. Ilmu tu bapa tak dapat, saya aja dapat. Ilmu apa? Mengenal Allah, mengenal pencipta, tauhid. Saya aja ada ilmu tu, maka pak tak dapat. Malam ya'tika, ilmu tu tak datang dekat pak, saya dapat. Maka wahai bapa, fattabi'ni, pak kena ikut saya. Allahu akbar, tuan-tuan. Pak ikut saya, fattabi'ni, punya merayu Nabi Ibrahim. Fattabi'ni ahdika, bila bapa ikut saya, ahdika, saya akan pimpin bapa siratan sawiyya, ke jalan yang lurus. Itulah penting ikut orang yang berilmu. Itulah penting ikut orang yang bukan sekadar berilmu, beriman, bertakwa. Kenapa? Kerana dia akan bimbing, dia akan pimpin kita siratan sawiyya, ke jalan yang lurus. Mana ada ulama tu, guru ajak kita makan rasuah, main judi, mana ada? Tak ada. Semua ajak kita ke arah kebaikan. Walaupun tok guru, ulama, ustaz itu tidaklah 100% sempurna. Tidak, tetap ada dosa, tetap ada kelemahan. Tetapi ajakan untuk mengikut yang benar adalah satu tuntutan syarak. Kena ikut. Kita bimbang masyarakat kita kadang menolak para ulama, menempelak para ulama, menuduh dengan label-label yang tak masuk akal, merasakan mereka boleh buat apa yang mereka nak dengan teknologi, ledakkan teknologi. Jangan tegur kami, jangan kacau kami, itu hak kami, jangan diganggu. Macam-macam alasan. Sedangkan orang yang faham agama adalah tujuan dia menegur, tak ada lain. Ahdika siratan sawiyya, nak pimpin ke jalan yang benar. Tapi kadang-kadang disalah tafsir. Ini yang Rasulullah buat. 13 tahun Nabi di Makkah, inilah dia benda ni. 10 tahun Nabi di Madinah, hak inilah nak pimpin umat manusia kenal Allah, hidup di atas syariat Allah.
Tapi demikian sunnah apa yang Nabi dapat. Di Makkah dengan cemohan, dengan macam-macam. Di Madinah dengan komplot Yahudi untuk membunuh Rasulullah. Ini sunnah. Kita jangan berhenti, tuan-tuan. Jangan berhenti. Jangan berhenti ajak masyarakat balik kepada Islam. Cemohan, tohmahan, kutukan letak tepi. Dosa peduli. Sebab Nabi pun kena. Siapa kita? Jangan berhenti menegur masyarakat yang tenggelam dalam budaya-budaya yang menakutkan. Hiburan tanpa sempadan, hedonisme. Dalam keadaan tengoklah TikTok, tengoklah YouTube. Dedah aurat, goyang punggung, macam-macam tuan-tuan. Muslimin dan muslimat. Bila orang tegur marah, bila orang tegur suka hati akulah. Duit tu konsert tu duit aku, kan duit bapak kau. Macam-macam. Wah, kita nak pegang tangan dia, jom. Kita menuju jalan yang baik. Islam bukan larang kita buang dunia. Dah, Islam suruh ambil dunia. Tetapi kena faham batasan-batasan yang Islam letak. Adat satu bab, budaya satu bab, akidah satu bab. Mesti ada pengasingan di antara akidah dan budaya. Dia tak boleh suka-suka main campur-campur aja. Wal'iyadzabillah. Bagaimana Nabi Ibrahim cakap dengan ayahnya, saya ada ilmu. Ja'ani minal ilm. Datang dah ilmu tu dekat saya. Pak, ikut saya. Apa lagi dia kata? Ayat seterusnya, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai bapa, ayat 44, wahai bapa, la ta'budi syaitan. Pak, jangan sembah setan. Pak, jangan ikut syaitan. Pak, jangan jadi pengikut syaitan. Kerja pak ni kerja setan. Tuan-tuan bayang seorang anak kata dekat pak dia macam tu. Kalau kita lah, melenting. Pak, jangan duk buat kerja setan tu. Oh boy, melenting lala tu juga. Tapi itu Nabi Ibrahim sebut, la ta'budi syaitan. Pak, jangan sembah syaitan. Berada ni syaitan, pak. Tolak Allah tu setan, pak. Tu kerja dia. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Pak, kena faham, kata Nabi Ibrahim, bahawa syaitan tu dengan Allah asiyya. Asiyya makna maksiat. Kita kata lawan lah. Melawan. Mungkar. Setan ni, wahai ayah, setan ni dengan Allah, dia memang melawan. Dia memang tak suka. Ar-Rahmani asiyya. Dia dengan Allah memang dia bantah. Kata Nabi Ibrahim, pak, jangan jadi pengikut syaitan. Tuan-tuan muslimat, syaitan ni, kalau kita baca suratul A'raf, panjang ayat, kisah dia dihalaukan daripada syurga. Tuan-tuan baca penghujung nak habis surah Sad, bagaimana permohonan dia. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Bagaimana permohonan dia dalam surah Sad, permohonan dia minta umur panjang. Kerja nak buat apa? Kerja nak sesatkan orang. Allah bagi. Allah kata, fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum. Aku bagi hang tangguh, umur dia panjang sampai kiamat. Setan kerja apa? Nak sesatkan orang. Kalau tuan-tuan kaji antara benda yang dia nak, cuba baca ayat 17 suratul A'raf. Itulah benda yang dia nak. Ketika dia beritahu Allah, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim
wala tajidu aktsarahum syakirin. Allahu akbar. Dia nak yang tu. Tuan-tuan kena jaga ni elok. Bila setan kata dalam suratul A'raf ayat 17, syaitan kata, ya Allah, aku akan kacau anak Adam. Aku akan serang mereka. Aku akan ganggu mereka daripada 4 penjuru. Depan, belakang, kanan dan kiri. Lepas itu hujung penutup daripada surah Al-A'raf ayat 17. Ayat tu kena jaga. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Nanti engkau akan mendapati, wahai Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dia nak yang tu. Dia nak kita lupa dengan nikmat Allah. Dia nak kita jangan jadi orang bersyukur. Lupa kepada nikmat. Sebab bila kata syukur, mesti kait dengan nikmat. Tambah pula kita, bila sebut nikmat, nikmat kita di kepala otak, nikmat ni duit je. Duit, kereta mewah, rumah besar. Oh, yang itulah nikmat. Kita lupa, kita boleh berjalan 2 kaki ke masjid. Ada orang tak ada kaki dah. Ada orang dikerat kaki dia. Kita lupa, kita boleh bernafas dengan baik. Sedut oksigen elok. Ada orang tong oksigen tepi kepala dia. Wayar berselerak di tubuh dia. Di hospital Sultan. Di hospital mana? Sebab kita nampak nikmat duit. Kita lupa nikmat paling utama ialah sihat. Yang kita tak boleh beli dengan duit, nikmat sihat. Kita sihat ni. Ya Allah, ya Tuhan, tak nikmat lagi. Setan dia ganggu kita ke situ. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Tak bersyukur kita. Wah, sihat, elok sihat tu nikmat. Bukan duit, kereta, rumah semata-mata. Kesihatan, ya Allah. Balik sat lagi boleh makan elok. Besok pagi roti canai, teh tarik, rokok 2. Oh, punya nikmat tarik merasap dengan telinga-telinga kali keluar asap. Nikmat. Mata sihat elok. Orang operate mata sebelah. Orang ada yang buta, lahir-lahir buta. Kita dengan mata elok. Orang telinga ada yang pekak, dah pakai audio lab. Tak dengar dah, main isyarat aja. Kita elok dengar, alhamdulillah. Allah, Allah, ya Allah. Nikmat ke itu? Ya. Tiba-tiba kita lupa. Jadilah tu, setan tak yang tu lah. Kita lupa nikmat kesihatan yang Allah bagi. Jaga tuan-tuan, halusnya serangan ni. Itu kan kira duit tak duit. Sihat tu kita lupa dah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kejahatan dia. Maka Nabi Ibrahim pesan, Pak, la ta'budi syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Pak, setan tu jadi makhluk Allah yang asi. Asi makna maksiat, durhaka. Dia lawan Allah, Pak. Untuk baca hujung penutup surah Sad. Dialog antara iblis dengan Allah. Oh, yang tu sepoi. Sampailah dia mengaku dia akan sesatkan anak Adam. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang dia tak dapat kacau ialah hamba Allah yang mukhlis, yang ikhlas. Hak lain memang dia berdaya. Wal'iyadzabillah. Ya abadi, inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Ayat seterusnya 45 surah Maryam. Kata Nabi Ibrahim, Pak, akhafu, inni akhafu, saya risau, Pak, saya takut
ayyamassaka azabun minar rahman. Pak kena azab neraka. Pak masuk neraka, Allah Ta'ala azab pak. Saya risau pak, saya takut. Fatakuna li syaitani waliya. Nanti bila bapak masuk neraka, kawan bapak ialah syaitan. Sebab syaitan tu pun ahli neraka. Pak tak jumpa saya dah. Pak akan jumpa syaitan. Syaitan waliya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, halusilah nasihat Nabi Ibrahim kepada bapa dia. Allah. Tetapi demikianlah. Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Qala salamun alaik. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya. Ayat 46, 47 surah Maryam. Bila bapak dia dengar nasihat ni, sesat ni. Nabi Ibrahim tunjuk, bukan cakap kosong. Kita beritahu tak betul ni, kita sebut 1, 2, 3, 4. Kita beritahu, bukan cakap kosong. Nabi Ibrahim beritahu, pak sesat pak. 1, 2, 3, 4. Sampai last sekali Nabi Ibrahim zahirkan kebimbangan dia. Saya bimbang lah, saat lagi pak masuk neraka. Bila pak masuk neraka, kawan pak setan. Saya tak ada dalam neraka, saya pergi syurga. Pak masuk neraka, fatakuna li syaitani waliya. Punya dia sayang dekat pak dia. Pak jawab, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, hang ni gamak dulu cerca Tuhan tu. Alihati. Gamak tu hang cerca Tuhan aku. Astaghfirullahaladzim. Marah dia. Orang bagi nasihat, yang bagi nasihat bukan orang lain, anak sendiri. Tiba-tiba tak mau dengar, dah satu bab, marah pula. Dah marah tu warning. La illam tantahi la arjumannak. Kalau engkau tak berhenti dakwah nasihat pada aku, la arjumannak, aku rejam kau dengan batu. Tafsiran lain menyebut, aku ambil tindakan. Wahjurni maliya. Wahjurni. Pergilah engkau, berambuslah engkau. Dia marah dekat Nabi Ibrahim. Wahjurni. Keluar. Tinggal rumah ni. Pergi jauh-jauh. Wahjurni makna tinggalkan aku seorang-seorang. Sibuk baru buh serban sikit dan nak sihat orang. Tu orang Melayu kita. Cukup marah ni, cukup tak mau. Kita cakap benda betul. Oh marah. Tuan tengok ada dalam YouTube macam-macam. Kawan tu tegur kawan ni tak pakai tudung bini. Oh marah lagi. Kata aku lah, aku tanggung dosa bini lah. Macam-macam perangai orang Melayu, tuan-tuan. Kita tegur dengan baik, cakap elok. Begitulah azab. Marah ke Nabi Ibrahim. Halau Nabi Ibrahim. Wahjurni. Kalimah hijrah. Hijrah mana? 3 lah. Wahjurni. Hang belah, hang tinggalkan aku. Keluar pada rumah ni. Bahasa kasar berambut. Nabi Ibrahim kata baik. Itu ayat dia sebut. Allah Ta'ala sebut. Qala salamun alaik. Nabi Ibrahim kata salam atas ayah. Sejahteralah ayah. Moga Allah bagi hidayah. Sa'astaghfiru laka rabbi. Saya akan minta ampun untuk ayah. Itu dia ayat. Saya akan minta ampun. Innahu kana bi hafiyya. Sebab Tuhan kita Allah ni, kata Nabi Ibrahim, dia lembut, ya Allah. Dia maha lembut. Dia terima taubat. Maka saya ulang balik. Permohonan Nabi Ibrahim sama dengan ayat ni adalah permohonan sebelum dia tahu ayah dia ahli neraka. Sama dengan surah Maryam tadi. Baca ayat 42 sampailah 46, 47 surah Maryam. Tuan akan tengok rentetan nasihat dia kepada ayah dia dan bagaimana akhirnya ayah dia lawan balik.
Oh, ayah dia lawan balik. Ni benda biasalah. Orang against kita punya advice, nasihat kita orang tak mau dengar, ini benda normal. Yang penting kita sebut benda betul. Dah cukup. Kita sebut benda betul. Nabi Ibrahim sebut benda betul. Nak merdekakan minda ayah. Suruh ayah dia fikir. Berhala ni ayah sembah. Dengar tidak. Melihat pun tidak. Manfaat apa pun tak boleh. Ayah tak nampak ke ini kerja setan? Ayah tak nampak ke ini dasar setan? Ayah, kata Nabi Ibrahim, jangan ayah sembah syaitan. Sebab nanti ayah kena humban dalam neraka. Wa takuna li syaitani waliya. Nanti kawan ayah dalam neraka ialah setan. Oh, yang marah tu sebab abang dia setan. Marah betul ni. Orang Melayu kita lagu tu cakap dia hang dia setan tu pun tak ditinju kita. Adalah kaedah dakwah tu. Janganlah tuai abang dia setan. Adalah kaedah berdakwah. Maka Nabi Ibrahim dijawab oleh ayahnya. Abraham, wahjurni, hang tinggalkan aku. Aku ambil tindakan kat hang tinggal aku. Lalu Nabi Ibrahim kata, salamun alaik. Salam atas ayah. Sa'astaghfiru laka rabbi. Tengok ayat tu. Nabi Ibrahim tak kata, astaghfiru laka. Tengok Allah sebut apa? Sa'a ada sin. Tengok bahasa Arab. Sa'astaghfiru laka rabbi. Sin tu mustaqbal. Maknanya aku sungguh-sungguhlah aku minta sungguh ke Allah supaya Allah ampun dosa. Tapi bila dah tahu ayah dia ahli neraka, dia melepaskan diri. Baru dia pun melepaskan diri dia tak doa dah untuk ayah dia. Baik, yang pertama. Ayat seterusnya, saya cuba 1-2 ayat ini. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Dan janganlah engkau hinakan aku ya Allah pada hari makhluk dibangkitkan hidup semula. La ilaha illallah. Tuan-tuan, tuan tengok doa Nabi Ibrahim. Seorang Nabi dan juga Rasul. Dahlah Nabi Rasul, bapa segala Nabi dan Rasul. Tiba-tiba minta kepada Allah supaya dia jangan dihina pada hari kebangkitan. Boleh tak kita fikir betapa dahsyatnya hari kebangkitan? Tuan-tuan muslimat, fokuslah ke arah keluasan negeri akhirat. Inilah yang diucapkan oleh seorang sahabat Rasulullah. Jumhur ulama menyebut dia sahabat, iaitulah Rubi'i bin Amir daripada Bani Tamim. Dalam perang Qadisiyah, perang di zaman Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar jadi khalifah, Rum Parsi tumpang. Perang Qadisiyah, perang yang menumbangkan kerajaan Parsi di bawah pimpinan Rostam. Sa'ad bin Abi Waqqas memimpin peperangan Qadisiyah untuk menumbangkan Parsi. Rom satu ketumbukan lain, Khalid ibn Walid apa semua itu belah Rom. Itu lawan Rom dengan Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Khalid dengan Abu Ubaidah menghadapi kerajaan Rom. Sa'ad diamanahkan oleh Umar memimpin bala tentera menghadapi Parsi di Qadisiyah. Maka nama perang Qadisiyah. Tengok ya, bagaimana Rubi'i bin Amir ajar kita dunia dan akhirat. Sebelum berlaku perang, Sa'ad bin Abi Waqqas mengirim utusan bincang dulu. Ini Islam, bukan terus pergi lanyak. Walaupun tentera Parsi lebih ramai daripada tentera Islam, dan tentera Parsi ada beberapa ekor gajah. Tentera Islam hanya kuda dan unta. Di hadapannya sungai, di
Di balik sana tentera Parsi, di sini tentera Islam. Di sana istana kerajaan Parsi, Rostam. So, semua pakat pandang memandang. Lama juga, 4-5 hari pakat tengok ulu ke hilir. Macam mana nak lepas ni? Sungai lepas. Hak sana Parsi pun tak tahu. Hak sini sahabat pun duk tengok lagu mana nak celuh ni. Akhirnya Sa'ad mengambil jalan bincang. Maka crosslah Sa'ib Rubi'i bin Amir Bani Tamim. Dia ni anak keluarga bangsawan. Dia ni orang bangsawan Makkah. Hebat dia. Rubi'i bin Amir, Sa'ad kata Rubi'i hampir bincang dulu dengan Rostam. Masuk istana dia. Rubi'i pergi seorang diri, punya berani. Dia cross sungai tu, sampai ujung. Tentera sana sambut dia, perang tak berlaku lagi. Kata, nak pergi mana? Kata, aku nak jumpa Rostam. Nak masuk istana? Kata, ya. Peringkat awal, mereka menghalau Rostam. Tak bagi tu apa, aku balik. Lalu dilihat, mereka halau Rubi'i, peringkat awal. Rostam melihat daripada jauh, Rubi'i dia halau, kata, panggil dia. Dia nak apa tu? Panggil. Maka pengawal pun bekerja semula. Kata tak apa, masuk. Rostam dah jumpa. Maka Rubi'i bin Amir waktu tu dia hundus pedang dengan tombak. Dia masuk-masuk tu, dia cincang habis. Kapet-kapet kan kerajaan Parsi, kapet hebat-hebat. Tebal-tebal kapet. Dia masuk tu, dia tombak kapet tu, dia cincang dengan pedang dia, melompong puak-puak tu tengok. Dah bersih, tak boleh, perang tak berlaku ni. Sampai depan Rostam. Rostam pun menganggar, tengok dia ni buat apa, dah cincang habis kapet aku. Kapet Iran kan, tuan-tuan tahulah, Iran punya kapet kan tebal-tebal. Dan Rostam tanya, ni siapa kan? Kata aku, kami ni umat Islam. Allah bangkitkan kami. Linukhrija man syaa. Allah bangkitkan kami. Allah kirim kami kepada kamu, wahai Rasul. Kami ni umat Islam yang Allah kirim untuk memerdeka dan membebaskan manusia. Pertama dia kata, min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kami ni umat Islam diajar oleh Nabi kami, Allah kirim kami untuk linukhrija, mengeluarkan manusia, membebaskan manusia, memerdekakan manusia min ibadatil ibad, daripada menjadi hamba kepada manusia kepada menjadi hamba kepada Allah. Yang kedua, min dhiqid dunya ila sa'atiha. Ini dia. Kami datang untuk mengajar kamu, wahai Rasul, untuk memerdekakan manusia daripada dhiqid dunya. Dhaiqun makna sempit. Daripada melihat dunia ni hebat, daripada melihat dunia ni luas, kami nak ajar kamu, Islam ajar kamu min dhiqid dunya, daripada kesempitan dunia ila sa'atiha, kepada luasnya akhirat. Allahu Akbar, tuan-tuan. Kita terperangkap dengan dunia. Kita berebut-rebut menjadi pecacai dunia. Kita langgar yang haram kerana dunia. Ada yang pecah amanah, ada yang rasuah, ada yang pemakan riba, ada yang penjudi tegar, ada yang rampas hak orang lain secara haram. Ni scammer haram yang buat suka hati mereka merompak duit orang, duit warga emas, duit orang melalui teknologi yang ada. Kenapa tu? Dunia. Sedangkan Rubi'i ajar, Allah kirim kami
untuk membebaskan kamu daripada kesempitan dunia kepada luasnya alam akhirat. Rubi'ina aja, dunia ni ambil, tapi jangan tumbang dengan dunia. Sebab kita akan tinggalkan dunia. Ni Nabi Ibrahim aja. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, jangan hina aku pada hari kiamat. Orang hina kita di dunia, tuan-tuan, tu satu heran. Yang paling kita takut kehinaan di akhirat. Bangkit daripada kubur dahlah seorang-seorang. Entah ke mana saudara mara, yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Maka lari habis. Ke mana kita nak pergi? Bangun daripada kubur, ayah tak ke mana, bini tak ke mana, anak hilang. Semua sya'nu yughni, sibuk dengan urusan masing-masing. Syurga kah aku, neraka kah aku di saat itu. Apakah kita tidak pernah terfikir bagaimana keadaan aku di akhirat, ya Allah? Tuan tak pernah fikir ke, tuan-tuan? Muslimah tak pernah fikir ke? Saya yakin kita fikir. Kita bangun-bangun tu, ya Allah, ke mana nak halau ni? Siapa nak tolong kita ni? Belajar hadis perjalanan ke bumi mahsyar. Ya Allah, ada yang diseret dengan wajah. Takut kita. Ini kehinaan di akhirat. Hina di dunia, gantaklah, kita tak kisah. Orang nak maki rambut kita, tak peduli apa. Tapi nur di akhirat, ketika kita tak empunya apa-apa lagi, selawat ke Nabi pun tak banyak. Nak syafaat Nabi tak sudi nak bagi. Allah takut, tuan-tuan. Kehinaan di akhirat mesti menjadi satu fokus dalam hidup. Memikirkan bangkit daripada kubur ni bukan benda main-main. Dunia ambil, tapi dia sempit, kecil. Dia tak luas macam akhirat. Kata rupanya, min dhiqid dunia, terlalu sempit dunia ini. Tetapi nafsu memandangnya besar. Besar. Walaupun terpaksa menipu, janji boleh duit, terpaksa rasuah, terpaksa pecah amanah, janji boleh kaya. Dunia sempit, nafsu kata luas. Akhirat luas, nafsu kata kecil. Tak ada apa, bangkit tu no problem. Nafsu menipu kita. Walhal, inilah ucapan Ibrahim. Wala tukhzini yawma yub'ats. Ya Allah, jangan hina aku, ya Allah, pada hari kebangkitan. Hina, makna apa? Bila Nabi Ibrahim sebut macam ni, maknanya ada orang kena hina di akhirat. Akan ada manusia yang berada dalam kehinaan pada hari kiamat. Percaya? Mudah-mudahan bukan kita, bukan ibu ayah kita, adik-beradik kita, bukan. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Fikir, tuan-tuan muslimin muslimat, kita akan tempuh alam ini. Dan alam pertama untuk akhirat ialah kubur, barzah kita. Kita menyaksikan kematian demi kematian demi kematian. Kita masih berada dalam masjid ini. Kenapa? Sebab giliran kita belum sampai. Itu saja. Itu saja. Yang dah pergi Batu Nisan tu sebab dah sampai. Giliran dia sampai. Kita duduk nyawa lagi sebab belum sampai. Tapi akan sampai. Bila? Wallahu a'lam. Maka Allah bagi peluang. Itu yang bangun tidur, alhamdulillah. Bangun tidur je ucap syukur pada Allah. Sebab Allah bagi peluang lagi. Imam Ghazali kata, Allah memberi kamu hidup lagi untuk apa? Kata Imam Ghazali, untuk makan benda sedap kan?
Untuk minum air yang dingin kah? Imam Ghazali kata, untuk kamu bertaubat, minta ampun kepada Allah atas segala dosa kamu di samping ibadah yang kamu kena buat. Sebab tu Allah hidupkan lagi. Ya Allah, ya Tuhan, sampai masa kita tak hidup dah. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan, sampai masa kita akan pergi. Maka pandanglah akhirat dengan pandangan yang cukup luas. Dan dunia ini ambil, jangan tak ambil, ambil dunia. Sebab kita kena hidup di dunia. Tetapi jadikan dia mazra'atul akhirah. Tempat kita mazra'ah, ladang, bercucuk tanam untuk kita selamat di negeri akhir. Muslimin muslimat, sambung bulan depan, insya-Allah. Apakah itu hari kebangkitan? Insya-Allah kita lihat pada ayat 88, insya-Allah, pada bulan yang akan datang. Hidup pun kau itu sumat dah. Saya sesama sikit. So pada itu dulu, mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan pada malam ini, yang pertama, doa Nabi Ibrahim untuk ayahnya. Minta Allah ampun ayah dia. Maka hukum menyebut kita tak boleh minta ampun kepada orang kafir. Kita boleh minta hidayah. Boleh. Ya Allah, berilah Acong ke Ramalingga ke hidayah petunjuk. Boleh. Ampun tak boleh. Habis Nabi Ibrahim minta sebab dia belum tahu waktu tu ayah dia ahli neraka. Satu. Yang kedua, bagaimana kalau kita kata tak betul, kita senaraikan apa yang tak betul. Jangan kata tak betul aja. Maka Nabi Ibrahim kata, pak sesat pak. Maka Nabi Ibrahim senaraikan apakah kesesatan ayah dia. Bermula ayat 42 surah Maryam sampailah ayat 45-46. Baca dalam surah Maryam. Dia ada hujah. Kemudian yang paling penting ialah kita memahami bahawa akhirat itu ada manusia yang akan dihina oleh Allah. Kita minta berlindung dari dihina Allah pada hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan, kita minta Allah selamatkan kita. Walaupun kita tahu amalan kita tidak sebanyak mana, tetapi dengan rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah sebut pada ayat 58. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Dalam surah Al-Kahfi, sebelum cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa, kita jumpa ayat wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Wahai Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun dan rahmat-Mu Maha luas. Itulah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya rahmat Allah sentiasa bersama kita. InsyaAllah minggu depan hari Rabu saya akan berangkat menunaikan umrah. InsyaAllah doakan untuk saya dan rombongan, dan saya akan doakan untuk tuan-tuan muslimin dan muslimat, untuk umat Islam semuanya, untuk negara kita Malaysia yang kita cintai, supaya Islam tetap berdaulat sehinggalah ke hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.